binti Arman, nombor metrik 070816. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa salah satu penyumbang kepada kerosakan alam sekitar yang disebabkan oleh tangan manusia ialah pembuangan bahan ke dalam laut. Kebanyakan kilang dibina sepanjang sungai untuk memastikan bahan buangan tersebut dapat disalurkan ke dalam laut, ke dalam sungai. Sesetengah perkilangan sengaja menumpahkan sisa-sisa toksik ke dalam laut untuk kepentingan diri sendiri demi mengaut keuntungan. Hal ini berlaku kerana kurangnya kesedaran dan tanggungjawab kita terhadap alam sekitar. Selain itu, kerakusan dan ketamakan manusia untuk membina perumahan dan bangunan merupakan salah satu kerosakan alam sekitar. Hal ini terjadi kerana mereka mula menebang beribu-ribu pokok tanpa disedari berlakunya pencemaran udara disebabkan oleh kekurangan sumber oksigen. Selain itu, kawasan tadahan hujan juga berfungsi sebagai medium penyimpanan air semula jadi akan terganggu disebabkan oleh penebangan hutan tersebut. Tidak dapat dinafikan bahawa penebangan hutan telah memberikan sumbangan ekonomi kepada negara kita. Namun, perlulah dikawal oleh pihak yang bertanggungjawab agar alam sekitar dipelihara. Pemanasan global yang berterusan boleh menyebabkan pembakaran hutan secara besar-besaran. Apabila keadaan ini berlanjutan dan tidak dapat dikawal, fenomena yang cerebu yang teruk juga akan berlaku di seluruh negara. Pembakaran hutan secara besar-besaran merupakan satu cabaran besar bagi setiap negara dalam memulihkan pemanasan global yang berlaku pada hari ini. Apatah lagi, pembakaran hutan yang berlaku telah mengakibatkan cerebu yang sehingga menjejaskan kesihatan manusia dan memusnahkan kebahagiaan biodiversiti termasuk spesies tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang terancam. Seterusnya, pemanasan global turut menyebabkan kemarau yang teruk dan taburan hujan yang tidak menentu. Dalam situasi udara yang kering dengan kadar penurunan hujan yang kurang berserta persekitaran yang panas berterusan telah mengakibatkan bencana jerebu dan gelombang haba mudah terjadi dan sekaligus menjejaskan kesihatan manusia. Pembuangan sisa domestik. Pembuangan sisa domestik adalah sangat kritikal terutamanya di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi dan dihuni oleh penduduk dengan taraf hidup yang rendah seperti kawasan flat, setinggan kampung yang dihuni oleh pendatang dan dari negeri jiran dan sebagainya. Pemungutan dan pengendalian sisa domestik tidak mengikut jadual. Masalah pembuangan sisa domestik juga berlaku kerana pihak berkuasa tidak bertanggungjawab ke atas jadual pemungutan sampah. Sekiranya sampah dipungut mengikut jadual, masalah lambakan dan penggunaan sampah serak di hadapan rumah atau kawasan membuang sampah tidak akan berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akhtar Razif bin Muhammad Fazali. Nombor metrik saya 071379. Hari ini saya akan bercakap tentang pencemaran alam sekitar akan menyebabkan kemusnahan alam dan ekonomi. Hal ini demikian kerana projek-projek seperti penghutanan akan memberi impak yang besar. Contohnya, kerosakan ekosistem pada sesebuah kawasan itu, serta penghutanan tanpa kawalan boleh menyebabkan suhu meningkat lalu kemarau panas yang berpanjangan. Justru, kehidupan flora dan fauna akan terjejas. Tuntasnya, kita mestilah menghalang pembalakan secara besar-besaran agar dapat mengelakkan pemusnahan habitat dan kesan rumah hijau. Selain itu, semua alam akan berkurangan dan menyebabkan ekonomi negara merudum jatuh. Hal ini disebabkan oleh pembuangan sisa toksik di laut dan sungai akan menyebabkan pencemaran dan hidupan akuatik akan musnah. Kesannya, tiada sumber perikanan dan sumber laut yang mendatangkan hasil kepada negara. Lalu, negara tidak akan dapat meningkatkan ekonomi kerana perkara sedemikian. Jelaslah bahawa bagi peningkatan ekonomi secara drastik, kita mestilah memelihara dan memelihara
flora dan fauna di negara kita. Kesimpulannya, kita mestilah menjaga alam sekitar supaya kita dapat hidup dalam harmoni di dalam negara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikadenia bin Dila. Nombor matrik saya 070819. Hari ini saya akan membentangkan topik 3 pembangunan ihsan berkaitan hubungan dengan alam dalam konteks pendidikan 4R, reduce, reuse, recycle dan replace dalam membangun personaliti diri yang unggul. Pertama, reduce. Reduce merupakan pengurangan penggunaan sesuatu bahan. Kita hendaklah mengurangkan penggunaan sesuatu bahan atau sesuatu toksik yang dapat mencemarkan alam sekitar. Dengan kata lain, kita hendaklah menggunakan sesuatu bahan dengan secukupnya dan supaya tidak berlakunya pembaziran. Tuntasnya, jelaslah bahawa amalan reduce dapat menjaga kelestarian alam sekitar dan mengurangkan pencemaran alam seperti pencemaran air yang disebabkan pembuangan sisa plastik di dalam sungai dan pencemaran udara. Dengan ini, air dan udara yang kita gunakan dalam seharian dijamin bersih. Seterusnya, reuse. Reuse merupakan penggunaan semula sesuatu bahan. Kita hendaklah menggunakan semula bahan seperti botol plastik dan kertas yang terpakai. Kita boleh mengisi semula air di dalam botol dan bekas yang terpakai dan menggunakan kertas yang terpakai bagi dijadikan origami untuk dijadikan perhiasan. Kesimpulannya, amalan reduce ini dapat mengurangkan bahan buangan setiap hari. Ini kerana kita menggunakan semula bahan yang masih dapat digunakan. Dengan ini, tahap pencemaran alam sekitar dapat dikurangkan. Nama saya Wan Muhammad Azam bin Wan Muhammad Yusof. Nombor matrik 070820. Saya ingin membentangkan topik 3 iaitu tanggungjawab insan. Subtopiknya hubungan dengan alam. Nombor 9, pendidikan 4R, reduce, reuse, replace dan recycle dalam melahirkan personaliti unggul. Recycle ini ialah menjaga alam sekitar dengan cara menggunakan barang yang dibuang untuk menjadikan barang atau produk baru. Contohnya, surat khabar yang dibuang boleh dijadikan kertas menulis. Personaliti juga boleh diperbaiki dengan mengamalkan amalan tidak membazir dan mengurangkan sampah di sekitar alam. Di sini kita lihat perubahan diri kita dalam mengambil berat tentang alam sekitar semakin meningkat. Replace pula bermaksud menukar barang mesra alam untuk dilupuskan supaya mengurangkan pelupusan sampah di muka bumi ini. Amalan ini dapat memberikan pengajaran dalam kehidupan kita, iaitu kepentingan memilih kawan kerana kawan inilah yang menjadi pengaruh kuat dalam diri kita. Sebab itulah kita kena pandai menjadikan seseorang itu kawan kita. So pilih ni pentinglah untuk menjadi destinasi hidup kita, membawa hidup kita ke arah kebaikan atau keburukan. Okey, itu saja. Terima kasih.